kita pada malam ni, maksudnya kita sama-sama mulakan dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin ya rabbal alamin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi anak-anak mak, menantu-menantu mak, cucu-cucu mak, semua ahli dalam kumpulan Usrah kita ni. Semoga semuanya insya-Allah sentiasa berada di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah, dan semoga kita semua sentiasa mendapat taufik hidayah Allah insya-Allah, dan dipermudahkan oleh Allah segala urusan, diberi kesihatan yang baik insya-Allah, diberi mawaddah warahmah dalam hidup berkeluarga insya-Allah, dan sama-sama kita minta mohon kepada Allah agar kita sentiasa mengeratkan silaturahim antara sama kita, dan dapat kata bertolong bantulah untuk berjalan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu taala. Jadi pertama-tama ialah kita nak tujukan kepada Allah syukur yang tidak terhingga, segala puji-pujian yang setinggi-tingginya kehadrat Allah SWT, kerana Allah jugalah yang memberi keizinan yang memungkinkan kita dapat berkumpul pada malam ini, dan juga salam dan selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga baginda, para sahabat, dan kita doakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat agar kita sentiasa berada di bawah taufik dan hidayah Allah insya-Allah. Jadi alhamdulillah untuk malam ni kiranya giliran keluarga Kak Teh. Tapi sebelum tu mak sikitlah untuk peringatan untuk diri mak sebenarnya, dan untuk kita semua, bahawa setakat ni apa yang kita pelajari dalam buku Riyadhus Salihin ni, kalau tanya mak rasa alhamdulillah banyaklah memberi input yang baik yang boleh kita sandarkan dan kita pegang untuk memperbaiki amalan kita dan hubungan kita dengan Allah SWT sebenarnya, kan? Jadi sebenarnya kita, kalau kita ingat apa-apa tajuk yang kita belajar tu sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan merasakan kehidupan kita ni kita perlukan Allah insya-Allah, kan? Jadi untuk itu, untuk malam ni mak rasa mak nak baca satu ayat daripada surah Al-Fatir yang berkaitan dengan perkara yang mak sebutkan tadi, iaitu surah Al-Fatir muka surat 436 ayat 15. Surah Fatir surat 436 ayat 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni pendek je insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang maksud dia, Allah berfirman, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun. Allah maha terpuji. Okey, jadi mak dengarlah sikit tafsir daripada ustaz yang mak dengar tu mengenai ayat ini, yang dikata Allah telah berfirman, memang Allah seru manusia. Ya ayyuhan nas, Allah seru manusia. Allah kata, wahai manusia, antumul fuqara, kamu semualah wahai manusia adalah yang memerlukan Allah. Ya, memerlu kepada Allah, kan? Maknanya kat sini Allah kata. Jadinya dia kata kalau dengar tafsir tu, dia kata sebenarnya dalam kehidupan ni semua makhluk memerlukan Allah. Termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, syaitan, semua memerlukan Allah sebab semua tu makhluk Allah. Tapi dalam ayat ni khusus Allah kata al-fuqara, maknanya kepada manusia. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu sekalian memerlukan Allah. Sebab apa dia kata ditujukan khusus kepada Allah, sebab ada perkataan al-fuqara dalam bahasa Arab, ada huruf alif lam kat depan tu. Jadi sebab apa? Pertamanya kerana manusia ni memang mempunyai keperluan yang sangat banyak kepada Allah berbanding dengan makhluk yang lain. Bila kalau kita tengok haiwan contohnya, lepas makan, lepas apa-apa dia dah cukup lah. Dia tak perlu lagi nak pergi shopping ke, nak beli barang ke, tak ada kan? Apa yang Allah sediakan untuk dia, tumbuhan gitu juga. Dia dah dapat makanan dia daripada matahari, dapat proses apa yang untuk dia Allah, yang keperluan asasi dia sudah. Tapi manusia ni banyak sangat keperluan dia. Jadi memang manusia ni fuqara, memerlukan Allah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, manusia ini pula, dia kata yang keduanya kerana manusia ini
dia menunjukkan ketidakperluan. Dia menampakkan pada kehidupan mereka, dia menampakkan mereka tidak perlu kepada Allah. Ada ketika yang manusia ni lupa kepada Allah. Makhluk lain tu dia apa yang Allah suruh, apa yang Allah tetapkan dalam kadar dia itulah. Tapi manusia ni Allah dah bagi macam-macam, tapi ada ketika dia rasa dia tak perlu Allah. Jadi ayat ini menunjukkan, dia kata bahawa manusia ni memang Allah nak peringatkan pada kita bahawa manusia ni memerlukan Allah. Sebab kita mudah lupa. Jadi Allah peringatkan kita. Contohnya dia kata dalam ayat surah Al-A'la, Allah katakan, Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Yang maksudnya, sekali-kali tidak sesungguhnya manusia itu melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Maknanya daripada ayat Al-A'la tadi, memang betul lah menunjukkan bahawa Allah nak beritahu kita, manusia ni mudah lupa. Mudah lupa, dan sedangkan dia ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi satu, Ustaz terangkan bahawa manusia ni sebenarnya ada dua keadaan dari sudut zatihi dia, keperluan dia kepada Allah dari sudut zat. Yang pertama, kerana Allah menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Maknanya dia kata Allah kat sini kita nak menunjukkan bahawa itu adalah kadar Allah cipta kita daripada rahim ibu kita. Apabila bertemunya titisan mani daripada ayah kita dengan ibu kita dalam rahim, maka kita diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang lemah. Kita tak ada sesiapa pun. Maknanya kalau kita lihat di bawah pula surah Al-Insan, Al-Insan ayat 1 kan, kalau tengok surah Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Maksudnya bukankah telah datang atas manusia satu waktu di masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut pun. Maksud kita ni, kita kena tahu kita ni tak ada apa-apa pun. Masa kita lahir kita tak pandai banyak benda. Tapi dengan izin Allah, Allah bagi kita macam-macam. Dan dengan itu maka kita jadi pandai, kita jadi besar, kita jadi bekerja dan berjaya dan macam-macam lah kan. Jadi sebab itulah dia kata kita perlukan Allah dalam keadaan kita belum ada apa-apa, Allah jadikan kita sambil insya-Allah. Yang kedua, perlunya kita kepada Allah ini dalam keadaan kita kurang lagi ialah dalam kehidupan kita. Memang betul lah, mana kita perlu pada makanan, perlu pada udara untuk bernafas kan. Kita perlu pada keluarga, banyak kalau kita listkan keperluan kita dalam hidup ni, never ending. Terlalu banyak keperluan kita. Jadi keperluan-keperluan kita nak tu sebenarnya semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Taala. Tetapi yang menjadi masalah kita apabila kita telah mendapat semua itu, maka kita ni mudah lalai. Itu tadi dia kata, maksudnya Allah peringatkan kita, wahai manusia, sesungguhnya kamu semua memerlukan Allah. Sebab apa? Sebab sifat manusia yang mudah lalai. Kita tengoklah contoh dalam kehidupan kita, mak tak kata, orang lain mak kata mak lah, kita dah lalui kehidupan ni. Kadang-kadang kita hidup bila kita berjaya, orang puji kita. Ketika orang puji kita, kita rasa, macam mana perasaan kita selalu kan? Kadang-kadang kita rasa, sebab kita berjaya ni sebab usaha saya. Kan? Kita kata, saya boleh capai, jadi pandai ni, sebab saya belajar lah. Betul saya pandai. Kita jadi lupa bahawa segala-galanya itu adalah dengan kehendak Allah. Kan? Jadi kalau kita renung dalam kehidupan kita ni, sebenarnya banyak perkara yang kita lupa bahawa kita ni sebenarnya dapat sesuatu perkara tu kerana dengan kehendak Allah. Jadi sebab itulah maknanya kalau mak dengar ceramah Ustazah pula, dia kata, Ustazah Hafizah lah, dia kata nak dapatkan perasaan al-fuqara ni sebenarnya bukan satu yang mudah. Kan? Kita dalam hidup kita dah lalu macam-macam kehidupan kita. Nak rasa bahawa kita ni memerlukan Allah memang bukan satu yang mudah. Sebab ada ketika ni bila kita dilempahi dengan nikmat yang terlalu banyak oleh Allah SWT, kita rasa macam semua tu usaha kita. Asbab kita. Kan? Jadi sebab itulah maksudnya kita kena selalu diperingatkan, dan di ayat ini memang khusus Allah peringatkan kita bahawa kita memang perlukan Allah Subhanahu Taala. Kita fuqara dalam hidup kita ni, menuju Allah, kita ni sebagai al-fuqara ila Allah, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat dalam hidup kita pun,
Maksudnya kalau kita renung-renung, mak kena renung kan. Maksudnya kalau kita tengok, kita sebenarnya cakap kita perlukan Allah. Contoh macam kita kata nak tidur. Kita baca doa tidur yang baru ni kita belajar kan, yang Ustaz beritahu. Maksudnya kita kata Bismillah Rabbi wada'tu jambi kan. Doa tu. Wa bika arfa'ahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsataha fahfazha bima tahfazu bihi ibadika salihin. Ujung tu kita kata, maka Allah pelihara kalau engkau letakkan balik roh tu dalam badanku, maka kita hidup baliklah bangun pagi tu, maka peliharalah saya, pelihara aku ya Allah seperti mana engkau pelihara hamba-hamba yang soleh. Cakap betul kan? Kalau engkau ambil yang aku, maka rahmatullah. Kalau engkau letak balik, maka peliharalah aku. Tapi kita benar-benar akan menghayati doa tu, katanya. Jadi maksudnya, kalau kita betul, kita kata nak jadi orang soleh, mesti kita doa Allah, ya Allah Tuhanku, sebab Allah yang kejutkan orang yang soleh. Contoh bangun tahajud. Allah yang kejut. Jadi kita kena, ya Allah yang Tuhanku, kalau kau kejutkan orang soleh tu bangun tahajud, maka kau kejutlah aku juga. Sebab aku pun nak jadi macam orang yang soleh. Kalau engkau anugerahkan orang yang soleh tu sifat-sifat memudah, ikhlas, sabar, maka kau berilah juga sifat orang yang soleh kepada aku, ya Allah. Okay, itulah kita maksud. Kita nak jadi macam orang saleh. Kita memang mengharap kepada Allah sebab sifat-sifat tu apa benda yang kita buat, sebab tu kita selalu baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kan. Sebab segala kekuatan dan keupayaan kita semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya kita di sini kena selalu dalam hidup kita ni macam mak sendirilah, mak peringatan untuk diri mak. Kalau kita benar-benar memerlukan Allah, kita nampak kita tak lupa berdoa. Setiap masa hidup kita berzikir, berdoa. Dan sebab tu dia ajar macam kita kata, okey, kita tawakal pada Allah kan dalam kehidupan kita. Maknanya kita apa-apa yang kita tempuh dalam menempuh hidup yang penuh dengan menempuh kehidupan kita, menerima kadar dan kadar dari Allah, kita akan kalau kita rasa bersyukur, kita kata Alhamdulillah. Kalau dapat satu-satu nikmat. Kalau kita ditimpa musibah, kita kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan contohnya. Kalau kita rasa kesempitan, kita kata Hasbunallah. Dalam Islam tu, setiap yang kita lalui, masa-masa kehidupan kita tu ada aja. Nabi ajar kita, ataupun Allah beritahu kita bahawa ada ucapan-ucapan yang kita kena sebut supaya kita dapat rasa kita itu datangnya semua dari Allah. Kan, insyaAllah. Jadi kita cuba hayatilah. Maksudnya kalau kita nampak benda yang indah, kita kata Masya Allah atau Subhanallah. Kan? Jadi semua benda tu kita kait pada Allah SWT. Sebab hanya dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah sesuatu tu berlaku, insyaAllah. Maka barulah kita dapat rasakan bahawa hidup kita ni benar-benar memerlukan Allah SWT, insyaAllah. Okay. Dengan itu adalah Rasulullah SAW sendiri mengajar kita doa yang kita mak pernah sebut dulu, yakni kita hafal rasanya, iaitu yang doa yang wahai Tuhanku, berilah segala urusanku ini aku serahkan kebergantungan diri kepadamu ya Allah. Kata kita minta Allah jangan tinggalkan kita walaupun sekelip mata kan. Itu kan tak fata'inin, minta sesuatu tu dari Allah dan jangan Allah tinggalkan kita walaupun sekelip mata. Menunjukkan kat situ kita memang bergantung kepada Allah dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ada satu kata-kata daripada Syekh Ibn Qayyim yang amat cantik, yang maksud dia makhluk yang paling sempurna ialah makhluk yang paling merasakan kehambaan dirinya dan paling menyaksikan dan mengakui kefakiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya kat sini kita dapat rumuskan bahawa kita kena sentiasa meletakkan diri kita ni sebagai seorang hamba dan merasa fakir, merasa fuqara, merasa kita ni perlu Allah dan setiap keadaan kita perlukan Allah, dan kita kena bawa diri kita ni benar-benar orang kata jujurlah, benar-benar penuh asidik dalam membawa diri kita ni sebagai hamba yang fuqara ila Allah. Dan hujung ayat tu tadi Allah kata ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyul hamid. Ya Allah kata Allah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Maksudnya kat situ nak bagi kefahaman kepada kita, Allah tegaskan lagi sifat-sifat Allah bahawa Allah tu maha kaya. Tak kurang langsung. Kalau kita ambil Allah tahu segala manusia ni, Allah cukupkan keperluannya, maka Allah tak kurang langsung dari sudut kekayaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah tetap tidak berkurangan. Dan Allah itu maha terpuji. Dan Allah memang suka, sifat Allah adalah suka dipuji.
Dan itu tapi tak sama macam manusia. Manusia suka dipuji sebab nak jadi kebanggaan, supaya dapat tunjukkan diri. Tapi Allah bukan macam tu kan. Tak sama dengan manusia. Jadi kita sama-sama lah insya-Allah kita kena faham, hayati bahawa Allah tu Maha Kaya, Allah tu Maha Terpuji dan hanya kepada Allah lah kita memerlukan dan memohon segala sesuatu insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mak harap dengan sikit daripada ayat Quran ni insya-Allah boleh kita pegang dalam hidup kita dan buatkan hidup kita ni sentiasa dalam apa sekali tindakan pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah sikit dan pasti kita akan serahlah majlis ni kepada Kak Teh dan Syafiq insya-Allah untuk meneruskan hadis yang sikit lagi daripada apa yang kakak tajuk tawarkan dan seterusnya masuk kepada tajuk istiqamah insya-Allah Kak Teh kan. Boleh? Mak persilakan insya-Allah. Dengar ke suara Kak Teh? Dengar. Pada ayat ni. Boleh dengar ke suara Teh? Dengar insya-Allah. Dengar. Boleh dengar ke suara Kak Teh? Boleh Kak Teh. Alhamdulillah. Dengar. Dengar insya-Allah dengar. Dengar so Yumi tolong baca. Serahkan kat Ngah ni. Ikut ada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Assalamualaikum. Boleh ke Kak Teh teruskan? Macam tak dengar. Boleh insya-Allah Kak Macam Teh. macam ni. Silakan. Kak Teh dengar. Kak Teh dengar suara mak kan? Sangkut-sangkut Kak Teh. Suara Kak Teh sangat sangkut. Dia macam Kak Teh dah start ke? nampak macam apa gambar kat Teh tu. Tak berapa ni, tak berapa smooth kan gambar dia. Video. Macam Putus suara. ni. Okay, Yumi. Internet tak kuat. Macam mana? Kak Teh. Lah. Sekarang boleh Tak berapa jelas. Tak terputus-putus. sekarang boleh dengar Kak Teh ke? Tak boleh. Alhamdulillah. Okey dah. Alhamdulillah. Boleh dengar suara Kak Teh ke? Dengar tapi tak Tadi lagi kuat. Yang baru sebentar tadi. Yang ni macam perlahan lah. Tak ada orang datang. Itu. Di mana pada mana? Baiklah. Terus. Assalamualaikum. Boleh dengar suara Itu gambar tak boleh. Kita tutup. tak? Cuba try off gambar dia, off video cuma kat Teh
Uh, Cakap. Cakap. Okay. Assalamualaikum. Dengar suara. Salam. Ya. Dengar suara. Okey. InsyaAllah. Boleh lagi. Kak Teh. Naik tak elok pun. Naik tak buat besok. Bila-bila dah boleh kot yang kot. Oh, esok lagi kat atas. Hah? Esok lagi kat atas. Oh, ya. Lambat. Okay. Ini apa dia? Wawa yang hantar Wawa. Kena adik, kena adik. Takut dia terduduk kan. Bismillahirrahmanirrahim. So, Kak Siap Teh. kan ni? Mungkin boleh start kot Tak lupa. Oh, dah. Dia belum suruh. Boleh bagi feedback tak? Dengar tak? Kat atas tak? Okey dah dengar suara kot. Boleh guna phone ni. Sini. Kak Teh kat sana. Baik, janganlah duduk sebelum kempit tu. In dan tawakal. Kita pergi kepada hadis yang ke-9 yang mana an Ummul Mukminin Ummu Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. So dekat sini apa yang dia nak cakapkan daripada hadis yang ke-9 dari Ummul Mukminin Ummu Salamah dan namanya adalah Hindun bintu Abu Umayyah Huzaifah Al-Makhzumiyah. Sesungguhnya Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an azilla au udalla. Iaitu dia menyebut dengan nama Allah, saya bertawakal dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Itu yang dimaksudkan dengan yang awal sekali a'udzubika an adilla au udalla. Itu yang dimaksudkan dengan tersesat atau disesatkan. Yang kedua adalah au azilla au uzalla. Itu yang dimaksudkan dengan tergelincir atau digelincirkan. Okey. Yang ketiga au azlima au uzlama. Zalim kan? Zalim iaitu yang menganiaya atau dia aniaya oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah au ajhala au yujhala alayya. Menjadi bodoh atau dibodohi oleh orang lain. So kalau nak tengok daripada hadis ni, hadis yang ke-9 daripada tawakal ni, okey, ini adalah sebenarnya hadis keluar rumah. Okey, hadis yang diajar oleh Nabi apabila kita nak keluar rumah. Dan dia menggabungkan dua doa. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Okey, bila kita tawakal kepada Allah, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, okey, bila baca syaitan akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain bahawa individu ni tak boleh diganggu. Kerana dia telah dijaga oleh Allah sehinggalah dia balik ke rumah semula. Okey.
Dan gabungan doa ini adalah satu tadi dia cakap pasal tawakal, dan yang kedua adalah doa daripada disesatkan, tersesat atau disesatkan. Kalau tengok dari sudut sesat atau disesatkan ni, dia boleh jadi dua benda sesat ni. Yang pertama adalah sesat dengan jalan dunia lah. Sesat kalau dulu kan tak ada Waze kan. So selalulah sesat jalan. Itu pun kita kena minta pelindung lah daripada kita sesat jalan. Tapi itu sesat jalan je. Ada sesat yang lagi teruk, iaitu sesat daripada keimanan kepada Allah. Na'udzubillah min zalik, yang ini lagi teruk lah daripada sesat perjalanan. Okay, so bila kita keluar rumah, kita kena minta doa dengan Allah supaya jauhkan kita daripada tersesat atau disesatkan. Okay, kita juga kena minta dijauhkan daripada tergelincir dari kebenaran atau digelincirkan. Okey, menganiaya atau dianiayai, atau yang terakhir menjadi bodoh atau dibodohi. Nabi sendiri pun akan, apabila keluar rumah, dia akan doa macam ni. Okey, kalau kita tengok dunia akhir zaman, kita akan lagi banyaklah terpesong dengan segala benda lah bila kita keluar rumah kan. Bukan kita je, anak-anak kita sekali lah. Okey, terlalu banyak ujian bila keluar daripada rumah tu. Tak keluar rumah pun banyak ujian, bila keluar rumah lagilah banyak ujiannya. Okey, so Kak Tia rasa doa ni sangat elok lah untuk kita sebenarnya hafal terus lah. Mungkin dua perkataan yang asing untuk kita, yang pertama dengan yang kedua tu je lah. Azillah dengan Adillah au udhalla, dengan yang kedua azillah au uzalla. Sebab kalau zalim dengan jahil tu kita dah tahu dah. Kan? Tapi mungkin sesat dengan lencong tu, sesat dengan tergelincir tu yang kita kurang sikit jarang dengar untuk orang yang kurang faham bahasa Arab lah macam Kak Tih kan. Kalau macam Long dengan Kak Long mungkin dah hafal lah doa ni kan. Okay. So mungkin kita pun boleh hafal lah doa ni, insyaAllah. Jadikan amalan kita setiap kali nak keluar rumah. Okay. So kalau tengok tergelincir ni, maksud dia tergelincir, maksudnya bila keluar rumah tu mungkin kita boleh melakukan sebarang maksiat lah. Atau makna lain boleh terhina atau dihinakan. So kita minta lindung daripada Allah untuk semua ni. Dan termasuklah menganiayai atau dianiaya. Kalau ada kita menzalimi orang lain atau kita pun dizalimi oleh orang lain. Contohlah, kalau kita baca doanya nak pergi kerja kan, harap-harap bila pergi kerja tak adalah orang menzalimi kita. Macam itulah insyaAllah kan. So doa ini memang sangat bagus lah untuk diamalkan oleh kita semua insyaAllah. Okay. So kita pergi kepada hadis yang ke-10 tentang tawakal. Hadis ni mudah difahami lah Kak Tia rasa. Okay. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmizi hadis hasan. Okey. Hadis yang ke-10 ni daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah dan tiada daya serta upaya melainkan dengan pertolongan daripada Allah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi keperluanmu dan telah dijaga. So bila kita keluar rumah dan kita mengamalkan doa ni, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, so Allah janji pada kita hudita wa kufita wa wukita wa tanha anhu syaitan.
Maksudnya Allah cakap, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi keperluanmu dan telah dijaga. Dan syaitan pun menjauhi dirinya, menjauh darinya. Okay. So memang tak, hadis yang tadi pengatir baca pun ada cakap tentang ni, tentang Bismillahirrahmanirrahim ni. So, memang sangat-sangat digalakkan lah. Bila kita nak keluar rumah memang perlu untuk kita amalkan. Okay. Dan hadis yang terakhir untuk tawakal ni, عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي. Okay. So, hadis ni dia nak cakap, hadis ke-11 ni nak cakap daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada dua orang bersaudara pada zaman Nabi SAW. Salah seorang dari keduanya datang kepada Nabi SAW untuk belajar ilmu, sedangkan yang seorang lagi tu bekerja. Okay. So ada dua beradik lah dekat sini. Ada dua beradik. Seorang tu kita kata abang lah. Abang dia bekerja. Adik dia ni hari-hari datang belajar dengan Nabi. Okay. So abang dia ni yang bekerja ni, maka orang yang bekerja ni, abang dia ni mengadu kepada Nabi SAW mengenai saudaranya yang tidak bekerja ni, yang belajar dengan Nabi. Dia berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, barangkali engkau diberi rezeki kerana dia. Okay. So dekat sini nak cerita tentang kisah dua beradik, seorang abang dan seorang adik. Okay. Abang tu hari-hari pergi keluar bekerja lah. Adik tu hari-hari belajar je dengan Nabi. So abang ni datang dekat Nabi, mungkinlah nak mengadu, adik saya tu belajar je dengan Nabi kan, dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia nak suruh juga adik dia tu tolonglah kerja sekali kan. Takkanlah belajar je kan, dah sampai umur besar kan. Kerjalah juga pula kan, sebab dia pun mungkin penat macam tu lah kan. So apa yang Rasulullah cakap dekat sini, barangkali engkau diberi rezeki kerana dia. So kita dekat sini jangan fikir rezeki yang kita dapat adalah dengan sebab tulang empat kerat kita. Okay. Allah bagi tu mungkin sebab orang lain. Contohnya macam sedekah kan. Kalau kita sedekah dekat orang lain, dekat orang-orang yang susah contohnya kan, mungkin itu menyebabkan kita dikurniakan kesihatan yang baik contohnya, kan. Bukanlah sebab memang kita sihat ni sebab kita makan makanan yang apa, kita memang bayar duit, kita laburkan duit untuk beli vitamin C contoh. Bukan macam tu kan. Kita sihat mungkin sebab kita ada, mungkin sebab kita ada sedekah ke. So kita kena bersyukur sebenarnya dekat atas dunia ni wujud orang-orang yang susah dekat keliling kita untuk kita bersedekah kan. Sebab kalau tak, sebab orang-orang ni memang ada dia punya, kalau ikut hadis ni memang barangkali engkau diberi rezeki kerana dia, kan. Mungkin rezeki kita ni diberi bukan untuk kita kan, untuk orang-orang yang kat keliling kita lah sebenarnya, orang-orang susah, lagi-lagi keluarga-keluarga yang terdekat dengan kita lah kan, insyaAllah kan. So itu sahaja untuk tawakal. Ada penambahan daripada orang-orang lain, ahli-ahli yang lain? Teruskan dulu Kak Teh. Mungkin sekejap lagi kalau nak tambah ke dia pun boleh. InsyaAllah. Tak ada ramai? Setakat ni tak ada lagi lah. So, nanti boleh buka semula lepas habis Kak Teh nanti insyaAllah. Ni boleh teruskan lagi untuk yang lain. Okey. Kak Teh proceed dengan istiqamah. InsyaAllah. Tak suruh. Okey. So untuk istiqamah ni,
Maksud istiqamah adalah bertahan di atas kebenaran. Okey, so dia tidak boleh digunakan selain untuk kebaikan lah. Contohnya kalau kita ada simpan sesuatu simpan sesuatu kejahatan orang lain ke, kononnya kita simpan rahsia orang tu uh, atas sebarang alasan, maka itu bukanlah istiqamah. Okey, sebab istiqamah ni adalah memang bertahan di atas kebenaran. Uh, Kalau memang selain untuk kebaikan, kita tak consider dia sebagai istiqamah. Maka kita pergi kepada ayat Quran yang pertama. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Okey, dalam surah Hud yang mana Allah berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Inilah ayat yang sebenarnya bila turunnya ayat ni mampu mengubankan Nabi. Nak katanya betapa beratnya ayat ni sampai mampu mengubankan Nabi. Kalau kita tengok Nabi wafat pada umur 63, kan? Tapi kiranya masa Nabi wafat tu walaupun agak muda umurnya, tapi pada umur 63 tu Nabi dah ada beberapa helai uban lah. Ada riwayat kata 12 helai, ada yang kata 17 helai. Sikit je. Tapi inilah antara ayat yang mengubankan Nabi. Nak kata betapa beratnya ayat ni. Fastaqim kama umirta. Sesungguhnya istiqamah ni adalah satu benda yang sangat berat. Bukan benda main-main lah kan. Bukanlah macam kita cakap istiqamah lah. Buat satu benda tu kita cakap istiqamah. Dia tak semudah tu lah. Dia kena berusaha macam mak selalu cakap kan. Kita kena usaha untuk buat benda baik ni. Kan. So kalau kita tengok ayat ni, ayat yang kedua tentang istiqamah ni menyatakan tentang berita gembira bagi mereka yang istiqamah. Okey. Qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah, Rabbuna Allah, sumastaqam, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Okey, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita tengok kalau kita tahulah kan, bila saatnya malaikat turun pada kita? Bila saat malaikat sebenarnya turun kepada kita? Soalan pula kan? Ada ke yang tahu? Kita nazak, meninggal, nak bertemu Allah. Betul tak? Waktu kita nak meninggal. Satu masa je kan. Bukanlah satu masa je. Antara yang memang malaikat akan turun kat kita adalah saat kita nazak nak meninggal lah. Maka kalau orang yang memang istiqamah ni, malaikat turun masa tu, dia akan cakap pada kita kan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Okay, itu adalah kemuncak hadiah sebenarnya pada orang yang istiqamah. Okay, kamulah pelindung kami dah. Malaikat tu cakap kan, bukan malaikat, Allah cakap dalam ayat ni, kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah cakap dalam ayat ni lah kan, kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya dekat sini kita boleh cakap, kita kena yakin yang Allah cakap hasbunallahu wa ni'mal wakil. Segala kita boleh, patutnya kalau kita tahu ayat ni, selesai segala masalah kita kan. Kita takkan rasa
apa pun masalah sebab semuanya kembali pada Allah kan. Ha. So um, kalau kita nak tengok satu cerita di sebalik ayat ni yang mana apa kisah kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat ni, ada kisah di mana satu hari kisah cucu Rasulullah. Okey, kisah Saidina Hasan. Saidina Hasan ni ada satu masa dia nak turun pangkat lah. Dia nak turun pangkat, dia letak jawatan. Dia letak jawatan, so Muawiyah naik. Muawiyah naik jadi pembesar. Tapi ada syarat dia. Syarat dia, dia kena tetap jaga keturunan Nabi. Memang kena jagalah kan. Keturunan Nabi. Dia kena jaga orang-orang fakir miskin. Antaranya dia kena juga bagi macam allowance lah pada Saidina Hasan. Okey. Sebab Saidina Hasan ni pun ada kaitan dengan Rasulullah kan. So dia kena bagilah. Kalau kita tahu Saidina Hasan ni dia kahwin banyak. Kalau tak silap dia ada banyak isteri lah. Maka dia banyaklah tanggungan dia. So sampailah satu masa ni Muawiyah dia macam lupa nak masukkan allowance tu. So bila Muawiyah lupa nak masukkan allowance tu, Saidina Hasan ni nak tulis surat pada Muawiyah supaya Muawiyah tu bagilah duit dia tu, allowance dia tu kan. So masa dia nak tulis surat tu, dia tertidur. Dia pegang pen, dia tertidur. Bila dia tertidur, dalam tidur dia tu, dia mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengajar dia satu doa. Yang mana doa tu adalah macam ni. Doa tu panjang, tapi mungkin kita boleh ambil ayat yang pertama ni lah. Allahumma qzif fi qalbi raja'aka waqta' raja'i amman siwa'aka. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya Allah, lemparkan pengharapan kepadamu di hatiku dan putuskan ketergantungan harapanku dari orang selainmu. Mungkin kita boleh ambil, bukanlah kita nak ambil doa ni separuh-separuh, bukan. Tapi kita nak hafal panjang sangat kan. Kalau Kak Teh dengar ustaz tu bagi ceramah pun dia cakap ustaz tu pun hafal sampai situ je lah. Okay, so mungkin kita pun bukanlah sebab tadi pun Kak Teh cadangkan untuk hafal hadis yang pertama Kak Teh baca tentang tawakal, lepas tu nak cadangkan hafal doa ni pula kan. So mungkin kita boleh ambil jugalah doa ni untuk kita hafal kan. So bila nak cakap doa ni adalah doa bergantungnya kita kepada Allah. So bila Rasulullah ajar doa ni kepada Saidina Hasan, bila dia bangun tidur, dia tak jadi nak tulis surat dekat Muawiyah untuk minta allowance dia tu. Okay, dia tak jadi nak minta. So tak sampai seminggu, Muawiyah ni Muawiyah masukkan duit allowance, hantarlah duit allowance tu semula kepada Saidina Hasan. Tapi dia bukan hantar amount yang sama, dia hantar berganda-ganda. So nak katanya kita ni bergantungan kita dengan Allah tu kenalah tinggi. Tak mengharapkan orang lain. Kan? Tak mengharapkan sesiapa pun selain daripada Allah Ta'ala kan. Contohnya macam baru ni lah kan. Kan masuk duit bantuan COVID tu kan. BKC tu kan. Ramai orang dapat. Tiba-tiba Kak Teh tak dapat pun mula. Macam sedih lah. Tapi taklah sedih, menangis tu taklah kan. Tak dapat. Tak apalah. Tak ada rezeki kot. Tiba-tiba petang tu masuk. Macam tu lah. Tapi tak baca pun doa ni. Tapi sikit je. 200 je kan. Tapi nak katanya sebab kita tak mengharapkan lah. Kalau kita mengharapkan selain Allah tu, tak patutlah sebenarnya. Sebab sebenarnya tak ada apa pun. Macam Mak cakap tadi lah kan. Kita sebenarnya tak ada apa pun. Lahir daripada masa dalam perut mak kita tu kan, tak ada orang kenal pun sebenarnya. Kan. So pergantungan kita tu hanyalah perlu kepada Allah Ta'ala kan. Lagi satu tentang hadis ni sebenarnya. Hadis ni adalah berita gembira bagi orang istiqamah lah. Sebab saat dia nak meninggal dunia tu, malaikat akan datang kan, ingatkan dia yang janganlah bersedih.
berita gembira lah untuk orang yang istiqamah. Selain tu, kita juga nak cakap dalam hadis ni adalah kita kena rutinkan apa-apa amalan kita. Contoh macam puasa sunat. Puasa sunat macam mak selalu buat kan. Isnin Khamis. Mak selalu buat Isnin Khamis. So bila mak selalu buat Isnin Khamis, bila seorang tu istiqamah, barulah Allah akan ilhamkan dia sesuatu yang lain pula. Akhirnya Allah ilhamkan dekat mak untuk puasa hari putih pula. Contoh macam tu. Sebab tu kita kena istiqamah dengan kita punya amalan. Contoh kalau kita buat solat sunat duha. Kan? Ataupun kita bangun malam seminggu sekali contoh. Tapi bila kita istiqamah, barulah Allah akan ilhamkan, oh mungkin kita akan boleh tambah ni, boleh tambah jadi 3 hari sekali pula. Daripada seminggu sekali. Sebab kalau kita tak istiqamah, Allah tak akan ilhamkan kita untuk kita upgradekan kita punya amalan. Bila kita istiqamah, barulah Allah akan gerakkan hati kita untuk upgradekan amalan kita. InsyaAllah kan. So kita cuba, kita tahu memang istiqamah ni susah. Kan kalau sampai Rasulullah pun beruban rambut dia sebab ayat suruh istiqamah, ini pula untuk kita kan. Tapi at least kita cuba sebab dekat situlah insyaAllah pahalanya. InsyaAllah sama-sama kita cuba. Okay. Belum lagi masuk kepada hadis dia. So surah yang ketiga yang menyatakan tentang istiqamah adalah surah Al-Ahqaf. Okay, yang mana qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Okay, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah, Rabbuna Allah, summa istaqamu, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Okey. Bila kita istiqamah, syaitan akan sentiasa ada untuk kacau kita sebenarnya. Okey, untuk takut-takutkan kita. Contohnya kalau kita nauzubillah lah kita kan, contohnya kalau orang tu bekerja dekat dekat tempat yang dia tahu ada sumber daripada tempat kerja dia tu adalah ada sumber yang haram. Maka syaitan akan kacau lah. Syaitan tu sentiasa ada untuk mendatangkan rasa khawatir tu. Macam mana kalau aku tak kerja kat sini? Siapa yang nak bagi rezeki kat aku kalau aku berhenti kerja dekat sini? Okay. So syaitan tu memang akan sentiasa ada untuk kacau kacau semua orang lah. Tapi apa yang kita perlu ingat adalah janji Allah. Kita perlu ingat janji Allah bahawa kalau kita kalau kita ikut apa yang Allah suruh, kita tidak akan berduka cita. Tapi macam mustahil lah sebenarnya. Tak berduka cita kan? Betul ke orang yang istiqamah ni tak berduka cita? Sedangkan Rasulullah pun berduka cita. Rasulullah berduka cita saat dia ditolak dakwah dia dekat Taif. Kan? Betapa berduka citanya Rasulullah saat dakwah dia ditolak di Taif kan. Tapi sebenarnya maksud tidak berduka cita ni adalah saat kita berhadapan dengan musuh. Kita tidak gentar. Itu maksud yang tidak berduka cita kat sini. Bukanlah maksudnya tak sedih, bila fail exam tak menangis. Bukanlah maksudnya berduka cita tu, bukan dari sudut macam tu lah. Maksud berduka cita dekat sini adalah bila kita berhadapan dengan musuh, kita tak gentar. Okay? Bukannya maksudnya bila kita berdakwah tapi orang kecam kita, kita sedih tu, kiranya kita tak termasuk dalam golongan ni, bukan. Okay? Sebab Rasulullah sendiri pun ada berduka cita. Okay? Saat dia dakwah dia ditolak. Okay. Boleh kita masuk pada hadis yang pertama tentang istiqamah. Doa apa tadi yang kat tu macam tadi? Boleh ke? Boleh insyaAllah. Teruskan. Boleh. Okay, hadis yang pertama tentang istiqamah.
Okay. An Abi Amrah. Dari Abu Amrah. Waqila. Daripada Abi Amr. Dari Abu Amr, ada yang menyatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah berkata, Qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala kul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Ya Rasulullah, katakanlah padaku dalam Islam tentang satu ucapan yang saya tidak akan tanya kepada seseorang selain engkau. Rasulullah bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah dalam keimanan. So dekat sini kita boleh tengok package yang lengkap, yang mana ringkas je, sangat ringkas apa yang Rasulullah cakap ni, tapi sangat padat. Okey, dia dipanggil sebagai Jawami' Al-Kalim. Jawami' Al-Kalim. Okey, yang mana dia ringkas tapi padat. Okey, ringkas tapi luas maknanya. Perbetulkan iman dalam hati, kemudian hendaklah sentiasa istiqamah, mengesahkan Allah, mengikut segala arahan Allah dalam gerak kerja dan perangai, perkataan, tindak tanduk. Okey, kita boleh nampak istiqamah ni bukanlah satu benda yang senang. Okey, kita boleh nampak orang kadang-kadang dia buat ikut trend. Semata-mata untuk ikut trend sahaja. Contohnya ada orang bulan Ramadan dia pakai tudung. Tapi lepas bulan Ramadan dia tak pakai tudung pun. Kan? Dia kata tunggu dululah. Sebab sebenarnya kalau untuk istiqamah ni dia adalah secara seluruhnya. Dia bukannya buat separuh-separuh. Dia bukannya nak buat separuh-separuh lah. Bila kita nak ubah sesuatu tu kita kena secara total lah. Ada juga orang yang tapi tak boleh juga nak cakap dekat orang lain sebab sometimes kita pun mungkin termasuk dalam golongan tu. Contoh masa bulan Ramadan kita khatam 30 juzuk. Tapi bila keluar daripada bulan Ramadan kita bukanlah tak pegang Quran langsung kan, tapi satu juzuk sebulan tu pun nazak kan. So sebenarnya bukanlah nak cakap lebih-lebih kat orang pun, diri sendiri pun sama jugalah sebenarnya kan. So nak katanya istiqamah ni sangatlah susah. Solat jemaah tu sangatlah susah. Bersedekah tu sangatlah susah. Dan dia susah tu lagi-lagi saat kalau kita contoh kalau kita lagi sempit tu lagi susah. Kan? Saat kita nak sempit sangat duit tu lagi susah kita nak bersedekah. Tapi itulah sebenarnya semulia-mulianya sedekah saat kita lagi sempit tu. Contohlah kita nak kumpul 1,000 kan. Lagi RM50 je nak cukup 1,000. Tapi dalam tangan RM50 ni dah cukup lah 1,000. Tapi ada pula orang datang minta sedekah kan. So nak pilih yang mana? Kan? So saat itulah sedekah kita paling mulia kalau kita bagi sedekah. Itulah level yang paling tinggi kan. Contoh lagi adalah contohnya baca Al-Mulk setiap malam. Macam senang je kan baca Al-Mulk setiap malam. Tapi itu pun sangatlah susah sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila sebelum tidur tu kita lagi leka main handphone daripada baca Al-Mulk. Kan? Daripada nak spend time baca Al-Mulk sekejap 5 minit, kita lagi prefer kadang-kadang main handphone. Sedangkan kita tahu je apa yang dijanjikan. Kan? Apa fadilat dia kalau kita baca Al-Mulk sebelum tidur, tapi kita lagi prefer untuk main handphone contohnya. So bukanlah benda yang senang untuk istiqamah untuk semua ni. Jadi kalau kita tengok ulama, kalau kat dengar ustaz ni cerita kan, kalau ulama-ulama yang sebelum ni handphone tu macam benda asing lah untuk dia. Benda yang sangat asing untuk dia. Tapi kalau untuk kita ni handphone ni macam
Agaknya kalau kat akhirat nanti benda yang paling lama kita kena tanya dengan Allah tentang handphone lah kot agaknya. Sebab setiap masa dengan handphone je. Apa awak kalau nak tanya tentang duit, duit kita tak banyak sangat kan. Mungkin lah masa untuk Allah tanya untuk duit tu tak selama masa dengan handphone lah. Masa untuk Allah tanya kita tentang handphone tu mungkin lagi lama lah. Kan, na'udzubillah lah kalau kita buat benda yang dengan handphone tu teruk-teruk ke kan, na'udzubillah lah. Mungkin kita cari ilmu ke macam mak tu, sejuk sikit hati nak jawab kan. Harapnya sebab tu kita kena selalu doa semoga Allah masukkan kita kat syurga tanpa dihisap. Kan? Allah ajar doa, ada ajar doa tu kan, antara doa yang Nabi ajar kita kan, supaya kita masuk syurga tanpa dihisap. Itu berkaitan dengan hadis selepas ni sebenarnya. Yang mana dari Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Rawahu Muslim. Bersedang-sedanglah. Okey, qaribu ni maksudnya bersedang-sedanglah. Al-muqarabah. Okey, al-muqarabah ni maksudnya sedang-sedang, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan kot. Asyadat adalah istiqamah dan benar. Okey, so maksudnya dekat sini bersedang-sedanglah. Bila kita buat sesuatu amalan tu, kita kena beri haknya dunia dan beri haknya yang akhirat. Okey, kita nak baju cantik, kita nak makanan sedap, kita nak pasangan yang baik, kan? Kita nak semua tu. Silakan. Kita boleh ada pakaian yang baik, kita boleh ada baju yang cantik, kita boleh nak makanan yang sedap. Silakan kan. Tapi semua tu kena yang halal sahaja. Tak bolehlah kita nak makanan yang sedap tapi kita nak daripada daging khinzir contohnya. Tak bolehlah macam tu kan. So kita kena bersedang-sedang. Kita bolehlah kita nak kita nak baju cantik lah apalah tapi kita nak yang menonjol-nonjol contohnya. Yang nampak segala benda kan. Tak boleh. So kita kenalah yang bersedang-sedang. Okey, dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan lah. Maksudnya sampai tabarruj ke contohnya. Cuma minum. Sedapnya. Tak bolehlah sampai tabarruj ke berlebih-lebih sangat kan. Kakak, panggil ayah sekejap. Kakak ke bawah. Dan juga yang dekat sini bersedang-sedanglah dan berlaku luruslah dalam beramal. Kita tak boleh berbangga dengan amalan kita. Okey, jangan berbangga dengan amal. Contohnya, saya dah solat malam. Ataupun dulu saya solat malam. Kita cerita, ungkit segala kebaikan yang kita buat. Daripada dulu, yang lepas-lepas kan, hilang semua pahala. Walaupun benda tu, benda yang baik kan. Yang dulu tu biarkanlah berlalu kan. Kalau dia baik, maka bersyukurlah. Kalau dia benda yang tak baik, maka beristighfarlah. Kan? Hari ni adalah hari ni yang milik kita. Maka kita kena buat betul-betul untuk hari ni. Okey, hari esok belum tentu lagi kan. Kita ada ke tak kan. So, kalau kita tengok hadis ni bersedang-sedanglah. Kalau kita tengok kisah kisah Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab ni anak Nabi Anak Nabi tak silap kan. Sayyidatina Zainab ni anak Nabi. Dia qiyamul sampai bergayut dekat tali sebab dia dah tak larat sangat dah. Punyalah tahap dia berlebih-lebihan tu sampai nak berdiri tu dia bergayut dulu kat tali. Tapi kalau saya tidak mak isteri Nabi tu Zainab binti Jahsh. Oh ya ke isteri Nabi mak. Zainab binti Jahsh dia memang kuat beribadat. Kak Tih silap lah kot dengar. Okay, so isteri Nabi lah ni. Dia qiyamul sampai bergayut dengan tali. Bila nak bangun tu lah. Bila nak bangun tu kena ada tali yang tarik.
Sampai tahap macam tu. Kita jangan kuat sangat tapi jangan sampai tak buat. Janganlah malam ni bangun malam nak buat 50 rakaat. Tapi lepas tu setahun tak buat. Tak boleh lah macam tu. So, kita buat tapi biar berpada-pada. Istiqamah. Yang penting adalah istiqamah. Biarlah dua rakaat je pun. Tapi dengan istiqamah tu, akhirnya Allah akan ilhamkan pada kita. Kak cakap tadi kan, bila kita istiqamah, maka Allah ilhamkan lagi untuk tambah. Kan? So, kalau kita tengok malam Isra Mi'raj, Nabi Musa, dia tunggu Nabi Muhammad dekat bawah. Nabi Musa tunggu Nabi Muhammad SAW dekat bawah. Bila Nabi Muhammad turun dekat bawah, dia kata, berapa waktu yang Allah bagi untuk untuk kaummu, untuk solat. Maka Nabi Muhammad cakap 50 waktu. Nabi Musa cakap pergi naik balik, minta pengurangan. Minta lagi nak kurang. Nabi Muhammad pergi naik jumpa Allah, turun balik. Berapa waktu? 45. Pergi naik semula. Sebab kaummu takkan mampu untuk buat 45 waktu. Bukan 45 rakaat ni, 45 waktu. Rasanya kalau kena buat 45 waktu ataupun 50 waktu ni, memang masuk neraka lah kita semua. Kan, nak buat 5 waktu pun Allahu Akbar kan. Kadang-kadang tu akhir waktu je semuanya. Kan. Sebab sibuk sangat dengan macam-macam benda lah kan. Yang keduniaan ni. So akhirnya sampailah Nabi Muhammad turun, berapa waktu yang dapat ni? Nabi Musa tanya kan. 5 waktu. Nabi Muhammad cakap. Nabi Musa cakap pergi minta kurang lagi. Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad dah malu dah nak minta. Banyak kali sangat dah minta untuk kurangkan untuk dia punya kaum kan. Tapi Allah, betapa sayangnya Allah pada kita. Allah cakap walaupun kita solat 5 waktu je, tapi fadilat yang Allah bagi pada kita sama je. Sama seperti 50 waktu. Kan? Baiknya Allah tu pada kita kan. Sayangnya Allah tu pada kita. So hari setakat itu je kot. Hari ni. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih jazakallah khairan katsira. Artinya sekarang ni untuk mak bagi peluang lah untuk nak tambah-tambah ataupun nak kongsi-kongsi cerita berkaitan dengan hadis yang kita bincang pada malam ni, insya-Allah. Ada pembacaan di tempat-tempat lain, bolehlah kita kongsi sama-sama. Cuma mak sikit lah yang mak teringatnya bila Kak Ati cakap pasal istiqamah ni. Memang satu yang sukar nak dibuat, tapi memang balasannya memang hebat lah di sisi Allah. Dan kalau kita tengok ayat Quran surah Fussilat tadi yang Kak Ati baca, maknanya bagi orang yang istiqamah, yang mengatakan Allah itu Rabbku, dan dia menghayati kalimah tauhid tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, dengan begitu orang kata penuh keyakinan dan menghayati dengan betul-betul seperti mana dikehendaki oleh agama, oleh Allah Subhanahu Taala, maka memang balasan dia memang hebat, sangat-sangat hebat dan dahsyat lah. Maksudnya kita tengok. Jadi dengan balasan yang begitu, maka sudah tentulah kita punya amalan tu kena hebat juga. Sehebat balasan insya-Allah. Cuma yang mak ingat penting adalah hadis tu. Tapi rasa hadis maknanya yang macam mak pernah yang kita pernah dengar tentang pemuda. Yang dari muda dia memang istiqamah. Kan, pemuda yang mendapat naungan Allah Subhanahu Taala. Contohnya pemuda yang istiqamah pergi ke masjid. Kan, yang mana kita tahu 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah, iaitu orang yang pemuda yang pergi ke masjid kan, daripada muda. Jadi kalau dia istiqamah pergi masjid setiap waktu, tak kira sembahyang 5 waktu pergi ke masjid, kemudian suatu hari bila dia dah tua, dia tak sihat, dia sakit, dia uzur, dia tak pergi masjid dah sebab keuzuran dia. Tapi daripada muda memang dia seorang istiqamah, ahli masjid contohnya, maka Allah bagi pahala pada dia walaupun dia tak sihat, tak pergi masjid. Itu hebatnya orang istiqamah. Tapi daripada muda, contoh macam kita bersedekah, kita memang beristiqamah. Bersedekah, ada duit, maknanya ikut kemampuan kita lah. So bila kita jatuh miskin ataupun kita dah tak mampu nak mengeluarkan duit, pahala sedekah tetap jalan. Itu memang hebat lah. Pahala istiqamah, sebab tu susah istiqamah. Tapi sangat beruntung kalau orang dari muda
usia macam, yelah sebab orang muda ni banyak macam kita pernah bincang banyak dia punya cubaan dia semua kan. Jadi kalau dia mampu buat setelah istiqamah, bila dia ditimpa musibah jatuh sakit ke, jatuh miskin ke, tak larat ke, jangan pahala terus berjalan. Betapa baiknya Allah SWT kan. Jadi sebab itulah maksudnya kita cuba saya upaya untuk istiqamah. Dan lagi satu yang mak pernah dengar Ustaz cakap, Kat Long tu kita kan pasal istiqamah ni ialah sebab kita nak istiqamah ni macam Kak Ti sebut tadi, kadang orang dia semangat mula-mula untuk nak buat satu benda. Macam contoh solat malam. Dia bangun setiap malam, dia macam apa nak buat ni sebab nak istiqamah. Dia bangun setiap malam, umur muda lagi. So pada time dia umur 50 dia penat. Dia tak buat dah. Bukan sebab dia sakit, tapi dia penat. Sebab tu dalam agama ni kita tak boleh gairah sangat buat satu benda yang kalau yang wajib, yang fardu, memang kita kena buat seperti mana yang Allah suruh. Tak boleh tinggal. Tapi perkara yang sunat ni kita jangan gairah sangat sampai kita membebankan diri kita. Dia tak dikendaki macam tu. Contoh mak pernah terbaca tengah ceramah. Maksudnya kalau Rasulullah SAW, rasa yang minggu mak dengar Syama'il Muhammadiyah. Kan dikupas kisah Rasulullah SAW. Dia kata Rasulullah SAW kalau solat duha, Rasulullah tak buat ketika dalam musafir. Dia hanya buat ketika, tapi ada banyak pandangan. Tapi salah satu daripadanya mengatakan bahawa Rasulullah tak buat ketika musafir sebabnya Rasulullah tak nak membebankan umat dia. Sebab kalau Rasulullah buat juga ketika musafir, sedangkan ketika itu sembahyang fardu pun Allah bagi rusak. Kan Allah bagi rusak kepada sembahyang fardu, boleh jamak, boleh kasar. Jadi Rasulullah hanya buat ketika dia bermukim. Maksudnya di situ apa-apa yang sunat ni, maksudnya kita jangan buat berlebihan macam yang fardu. Sebab nanti kita letih. Kan? Jadi biar kita buat sikit tapi berterusan. Istiqamah tu maksudnya sikit tak apa, kita tambah kemudian kita tingkat. Jangan tiba-tiba nak buat banyak macam solat duha. Kita nak buat terus 6 rakaat, contohnya kan 2 rakaat 6. Lepas tu nanti kita sampai umur berapa kita dah penat. Macam tu kan. Jadi Allah alam bisawab lah benda ni. Kita kena tahu jugalah, kena ada ilmu lah maksud mak. Kita jangan bila kita dengar tu kita naik semangat, lepas tu kita buat tanpa ilmu. Jadi kita yang nanti terjerumus kepada benda yang pelik lah kan. Allah alam bisawab. Macam tu. Tahulah kalau siapa nak tambah boleh lah. Itu yang mak faham lah. Buat istiqamah yang mak pernah dengar. Kongsi. InsyaAllah. Okay, yang apa yang mak cerita tu? Kuat sikit kan? Cakap Dari apa hadis Nabi SAW, Allah SAW yang mak cerita tu kan. Sebab tu ada hadis Nabi SAW dalam hadis 40 juga. Inna amalu bil khawatim tu. Amalan tu dikira pada akhir kan. Sebab maknanya itu pentingnya momentum istiqamah tu. Yang macam mak sebut tadi lah kan. Sebanyak amalan tu dikira pada akhir hayat tu. Sebab tu kalau macam kisah ada yang dia beribadat pada usia muda, dia rasa bosan kan, rasa penat, stamina dia dah kurang. So akhirnya yang awal usia dia buat tu tak dikira sebab Nabi SAW kata amalan tu dikira pada akhir hayat tu. Inna amalu bil khawatim tu sangat-sangat penting lah akhir hayat kita. Itu yang penting istiqamah, maksud istiqamah tadi tu yang mak sebut dengan Kak Ti sebut tu lah. Malah. Tapi mana benda tu kena di start dari muda. Dia start dari muda lah. Mana momentum tu kena ada tapi macam ikut kita punya ni lah kan. Masa kita lah. InsyaAllah. Allah Allah itulah yang mak yang Kak Lim terangkan tu insyaAllah. Siapa nak tambah lagi? Bun? Tanya Ustaz Bun. Walau tak apa, Long sibuk sikit malam ni. Ada Faris, Faris. Ya? Eh, Apa bu? dengar. Okey. Dengar. Sorry. Mana tak dengar? Tak boleh cakap. Pak Lang. Senyap je. Nah, pujuk. Senyap je ni kan.
Ada sentuh sempat join Ya. separuh. Ada sentuh pasal Apa dia? dengan istiqomah ke? Apa dia? Tak dengar. Ada sempat sentuh pasal istiqomah dengan istiqomah ke? Pasal istiqomah. Kita tengah bincang tentang istiqomah ni. Tak, ada siapa-siapa bincang pasal karomah dengan istiqomah ke? Comparison? Istiqomah tak ada. Pasal karamah tak ada. Oh, sebab baru teringat ada orang dia suka cari karomah, sedangkan ulama dulu minta istiqomah daripada karomah. Maknanya orang sekarang suka minta karamah. Maksud bu. Berbanding dengan ulama dulu-dulu yang minta istiqomah kan. Sebab orang zaman sekarang dia suka kagum dengan keajaiban magic para masyayikh yang ada karomah lah. Ulama dulu ajar untuk kita minta istiqomah. Istiqomah tu sampai akhir hayat lah, maksudnya lagi orang tu tak mati, walaupun banyak magic ataupun petanda-petanda karomah ada pada badan dia, dia tak mati, dia belum mati dalam husnul khatimah, kita tak boleh nak kita tak boleh nak kata dia tu mati dalam keadaan yang baik lah. Dia boleh jadi ada ujian yang dia gagal kan. So ulama ajar kita untuk kita istiqomah lah sampai ke akhir hayat kita lah, istiqomah dengan amalan ibadat dan sebagainya lah. Itu je lah nak tambah. Mak ada cakap something ke? Tak dengar mak. Cakap pun. Cakap dengan cucu. Cakap dengan cucu. Orang lain ada nak tambah lagi tak? Wan. Yeah. Siapa tu? Wafi ni. Wafi nak buat apa? Harus tidur ke? Ya. Nanti borak. Haris tak tidur pun. Ada. Kita harus. Tak nampak Haris ya? Tu siapa? Bilal. 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 Tu. Bilal. Ke Bilal? Betul lah. Bilal tak mati ke Bilal tak mati? Bilal. Bilal. Oh, anak mati. Happy. Tidur dalam sunatan. Masya Allah. Siapa? Itu bukan Akil ya? Bilal. Confused. Oma. Happy ke? Happy. Happy di sini. Kan tak siang pun. Oh, dalam rumah eh. Tak ada kakak tak ada nak tambah apa-apa. Pasal istiqomah macam mana nak dapatkan istiqomah sebenarnya? Mak nak dengar when. Enggak juga. Sebab kita kalau kita ada dah rasa kita buat satu benda yang terasa lah. Bukan nak membangga diri. Tapi maksud dalam keluarga kita ni kalau kita dah rasa kita dapat istiqomah buat satu perkara tu mesti ada cara ataupun kita rasa ada kaedah dia. Bolehlah kongsi. Nanti mana tahu benda tu boleh bermanfaat pada orang lain. Kan? Sebab benda susah ni kadang bila orang dapat dia kena share lah dengan orang lain. InsyaAllah. Bukan nak tunjuk-tunjuk tapi manfaat untuk orang lain. Dia tak berhasil. Tak apa dari tu. Pernah tambah dulu masa baru belajar dulu pernah cikgu ustaz tu dia cakap bukan ustaz, doktor lah, doktor dia kata ulama dulu ajar kalau nak dapatkan istiqomah dalam satu benda tu pastikan sampai benchmark 40 hari. Makna kata kalau kita rasa kita nak berniat untuk salat subuh berjemaah,
nak istiqamah solat Jumaat berjemaah tu maksudnya kita cuba untuk sampai level 40 hari berturut-turut kita dapat attend solat Jumaat solat subuh berjemaah. Bila capai benchmark tu kita insyaAllah kita akan dapatlah istiqamah. Tu ulama dulu-dulu ajarlah. Dia tak bersandarkan dengan mana-mana hadis, cuma maybe based on ulama punya experience kan. Sebab ulama memang memang dikenali dengan orang yang boleh istiqamah dalam certain ibadat kan. So bila murid ditanya dia bagi 40 hari tu sebagai benchmark lah. Untuk dapat sikap yang orang kata kebiasaan kita kan, jadi macam adaptable lah dengan diri kita kalau 40 hari. Sebab kalau orang Mekah pun contohnya dia bagi ruang masa untuk kat Madinah untuk 40 waktu solat. Waktu solat berjemaah di Masjid Nabawi. Kalau kita pergi buat haji, kita boleh duduk lama dekat Madinah, tapi selalunya pihak yang menguruskan kita tu akan bagi kita 8 hari ataupun lebih-lebih pun 9 hari kat Madinah. Maknanya kita cuba dapatkan, dia nak cuba bagi ruang kita 40 waktu di Masjid Nabawi. Setiap hari pergi masjid. Masa antaranya mungkin macam faktor tu juga macam berkata tu. Jadi kita dapat 40 kali sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi, maka insya-Allah benda tu jadi macam satu tabiat lah. Kan nak menanam satu tabiat tu kena 40 hari berturut-turut. Macam tu lah. Kalau tak dapat 40 hari tu macam payah sikit lah. Kena buat semula lah 40 hari semula. Jadi macam berat lah kan. Allah Alam, mungkin lah nak nanam tabiat supaya dapat istiqamah. Allah Alam kan. Betul-betul. Bu nak sebut nama ulama tu tapi takut salah. So tak sebut kot. Tapi 40 hari tu memang dia ada mention lah. Maksudnya disebut dalam kitab tu lah. Cubalah kalau macam tu, insya-Allah. Di masjid 40 hari. 40 hari, 5 hari, 5 kali. Subuh lah, kita target subuh. Contohnya 40 hari subuh di masjid. Jemaah tabligh, memang jemaah tabligh dia ambil figure 40 hari tu untuk momentum dia untuk keluar berdakwah lah. InsyaAllah akan keluar 40 hari. Dia panggil gash kan? Gash 40 hari keluar gash. Oh tu tak tahu mak. Ya, dia panggil pergi keluar gash. Oh gash. Okay. Tak tahu ejaan macam mana. Mak dengar telinga orang sebut gash. Ejaan dia benda apa, Allah Alam. Sebab ada kawan yang tabligh kan, suami dia tabligh, dia kata suami pergi gash. Lepas tu dia lama ke? 40 hari dia. Lamanya. Tapi rasa ni jugalah nak jadi tabiat kan. Tabiat dia. InsyaAllah 40 hari tu. Allah Alam. Kalau Soalan saya Ahmad, sikit lah nak share ada seorang guru kita orang lah, Ustaz Syed Hafiz. Dia cerita macam mana kalau kita nak dapat istiqamah ni, dia macam ada dua. Di antara menghormati kedudukan masa ataupun menghormati kedudukan tempat. Contoh kita buat solat duha kan. Kita dah biasa, setiap hari mesti kita akan buat solat duha pada pukul 9 pagi kan. Tapi dia bertemu di antara kita nak solat tu dekat pejabat ke dekat rumah. Tapi kita kena nak dapatkan istiqamah tu, kita kena menghormati kedudukan masa tu lebih aula daripada kedudukan tempat tu. So jadi katakan kita ada satu hari tu kita wirid lepas solat, kita kata tak sempat nak baca apa, tapi kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 9 kali, betul 3 ayat kursi. Katakan setiap hari kita mampu buat benda tu je lepas solat. Tapi kita cuba beramal dengan kehormatan waktu tu. Bayangkan kita duduk di bana ke, kita duduk kat dapur ke, kita duduk lepas solat dekat ruang tamu ke, tapi kita menghormati kedudukan waktu tu untuk amalan tu, insya-Allah nanti akan lahir istiqamah. Jadi itu macam nanti tanpa sedar, macam walaupun kita penat-penat ke letih terbaring ke apa kan, kita akan terbaca lama-lama kita akan rasa macam tak kena lah, sebab tak kena kalau kita tak buat, dan dia Allah akan bagi kelapangan untuk kita dapat buat juga benda tu walaupun sikit. Itu antara yang Ustaz Hafiz cerita lah, macam mana kalau berlaku pertembungan di antara kita pergi pejabat, tak sempat lah nak duduk macam khusyuk ke apa kan. Tapi kita jaga, ya Allah aku setiap 9 ni aku solat duha, walaupun kita terpaksa solat duduk pun aku solat duha juga. Contohlah kan. Ataupun kita terpaksa dengan anak-anak kita bacalah 3 ayat kursi lepas solat kan, dengan kabut ke, tak khusyuk ke, tapi kita niat untuk menjaga kehormatan waktu, itu istiqamah kita, Allah akan bagi kita banyak kemudahan untuk ibadah lah. Allah Alam. Okey lah. InsyaAllah lah. Siapa lagi nak tambah? Bu nak tambah sikit.
apa tu, pernah baca artikel hari tu between habit, routine and ritual. Tapi Bul just nak cakap je lah, Bul nak just nak cadangkan lah kalau nak lebih apa tu, manage kita punya istiqomah punya understanding, bagus juga untuk kita baca the difference between habit, routine and ritual. Tapi Bul tak berani nak bagilah dia punya input je, takut tersalah pula kan. Tapi boleh lah baca-baca, Google je. Itu dah tulisan orang barat ke tulisan ulama-ulama? Dia ada gak yang dia macam research, dia akademik lah, more to research on the apa tu, psikologi betul. Malam betul mana betulnya. Habit. Apa saya pun? Habit. Ritual and ritual. What is the difference between habit, routine and ritual? Mana kalau kita cakap Melayunya, mana kata habit ni kalau secara kata tak rujuk tu maksudnya secara mudahnya habit tu macam perangai kita yang kita suka buat kan. Habit perangai kita. Itulah habit kita. Rutin tu macam gosok gigi, lepas tu minum kopi, lepas tu jogging everyday kan. Rutin. Pagi-pagi dia buat benda tu. Contohnya lah. Rutin dia berjogging hari Isnin. Contohnya. Lepas tu masuk lagi another level ialah ritual. Ritual ni dia macam ada sentimental element dalam dia punya perbuatan tu lah, activities tu lah. Kalau macam habit tu memang tak ada langsung lah. Habit tu memang tak ada langsung, dia buat tu memang badan dia nak. Lepas tu macam rutin tu dia buat on purpose sebab dia nak bersih dengan badan kan. Tapi ritual tu at that level semua dia buat tu ada sentimental. So itulah di bawah sikit habit, routine, ritual. Yang Bul faham lah. Takut Bul salah faham sebab Bul tak pandai bahasa Inggeris sangat kan. Ikat tu ritual tu lah yang paling tingginya. Jadi kalau istiqomah ni kira yang paling tinggi tu lah ya. Bul nak katakan makna dia nak cuba kaitkan istiqomah tu dengan ritual ke? Bul tak basi, boleh jadi istiqomah pun istiqomah pun tangkasimu ila salah satu aksam. Istiqomah boleh jadi terbagi kepada 3 kategori kot lah, tak tahu lah. Bul tak pernah baca lagi lah kategori istiqomah kalau ada ulama pernah bagikan lah. It could be lah, it could be. Okey, itu untuk dipikirkan insya-Allah. Jadi renung. Sikit dong tambah sikit senaan kita panggil apa? Yang tadi Mak sebut kunci pada istiqamah. Kita tahu istiqamah ni satu benda yang kita kata apa, melatari semua ibadat kita lah. Maksudnya setiap ibadat tu hanya akan dikira kita sebagai ahli ibadat tu sebab apabila kita ada istiqamah. Kalau kita buat sekali, kita tak termasuk di kalangan orang yang kita panggil apa, golongan tersebut. Sebab apa dalam Al-Quran dia sebut tentang golongan mana orang yang as-saimin was-saimat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang sentiasa bersedekah, sentiasa berpuasa. Maknanya yang kita nak capai adalah kita nak termasuk dalam golongan tu. Bukan semata-mata kita pernah buat benda tu lah. Dan sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis yang disebut tentang istiqamah ni, dia ada sebut apa sikap apa sifat hati kita ketika melakukan amalan untuk kita dapat istiqamah. Maknanya luaran yang pertama adalah kita kena buat secara tidak melampau. Jangan terlampau kurang, jangan terlampau lebih, tapi dalam keadaan bersederhana. Dan kemudian istiqamah. Dan kemudian apa yang ada dalam hati kita adalah kita kena tahu bahawa yang menggerakkan seluruh tubuh badan kita untuk melakukan perkara tersebut adalah rahmat Allah SWT. Jadi kalau kita rasa dia tu daripada diri kita sendiri, memang kita satu masa nanti kita akan terputus juga daripada istiqamah tersebut. Kerana istiqamah ni adalah rezeki daripada Allah SWT juga. Kalau macam kita rasa
Ini datang daripada usaha penat lelah kita, daripada ke kata apa, kekuatan mental kita contohnya. Kawan sekarang ni lebih macam tu kan. Maknanya segala-galanya daripada diri aku sendiri. Aku nak yang berjaya adalah sebabkan oleh aku. Aku berjaya menjadi kaya ke ataupun aku berjaya dalam hidup ni sebab oleh aku. Maka kita dapati orang yang macam ni dia akan lama kelamaan akan hilang daripada sifat istiqamah dia. Sebab apa? Sebab Allah tak nak kita terputus pengharapan kita kepada Allah SWT dalam kita nak dalam kita bersungguh nak buat amalan ke, nak bersungguh nak buat kebaikan tu. Kita yang paling penting adalah setiap amalan kita tu tak terputus daripada rasa bahawa ini adalah rahmat daripada Allah SWT. Kadang-kadang benda ni lah yang kita terlupa dalam kita terlampau bersemangat, terlampau kita nak jadikan kata apa, nak tunjukkan pada orang lain, nak jadikan amalan kita contoh, nak viral kita dengan alasan kita nak dakwah dan sebagainya. Kita terlupa bahawa kita sendiri pun masih struggling dalam nak membina hubungan dengan Allah SWT. Ini kalau kita fokus pada nak tunjuk pada orang lain ataupun nak menjadi contoh pada orang lain, memang benda tu betul. Contoh menunjukkan contoh kebaikan tu betul. Tapi kalau kita asas jiwa kita masih lagi rapuh lagi, masih lagi kita panggil tak kukuh hubungan kita dengan Allah SWT, maka kita sebab kita tak pelik ramai orang yang pernah melakukan kebaikan lepas tu hilang macam tu. Maknanya tak buat dah kebaikan tersebut. Sebab apa? Sebab dia hilang asas yang sebenar, iaitu rahmat Allah SWT. Jadi sebab itulah yang kalau kita perlu letakkan dalam hati kita bahawa apa je yang kita buat, sama ada perkara dunia apatah lagi perkara akhirat, adalah semata-mata rahmat daripada Allah SWT. Dan ada satu yang menarik yang disebut adalah berkenaan tentang perkara ni. Ketika mana sahabat tanya kepada Nabi SAW, hatta pada engkau sendiri pun tak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Nabi kata betul. Maksudnya itu sebenarnya adalah kita panggil apa, sifat tawaduk Nabi SAW. Nabi SAW pastilah orang kita kata dah dipilih oleh Allah SWT untuk dapat rahmat dia. Jadi sebab itulah kalau kita tengok yang memasukkan manusia ke dalam syurga ataupun yang membezakan antara waktu ahli syurga atau neraka adalah rahmat Allah. Tetapi yang kita panggil apa, meletakkan seorang pada darjat yang berbeza dalam syurga adalah amalan dia. Jadi jangan kita salah faham pula. Kita kata kalau gitu tak apalah kita tunggu rahmat Allah SWT. Maknanya kalau bersungguh-sungguh pun tiba-tiba kan Allah tak bagi rahmat ataupun tiba-tiba ditetapkan sebagai ahli neraka, sia-sia je. Itu salah faham. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya adalah satu kita panggil apa, dia berjalan selari lah. Maknanya bila kita beramal, maka kalau jiwa kita betul, maka kita dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita beramal, jiwa kita rasa itu adalah pada diri kita, ataupun kita rasa itu adalah daripada nak tunjuk kepada orang lain, maka kita tak dapat rahmat Allah di situ. Sebab itulah kesudahan dia walaupun luaran sama, tapi kesudahan dia berbeza. Dan jangan berhenti daripada menambah amalan. Kerana apa? Kerana kalau kita berjaya mendapat rahmat Allah Taala, darjat kita di dalam syurga bergantung pada amalan pula. Mana kalau kita kata okey nak tunggu rahmat Allah, jangan tengok kita kata dapat rahmat Allah, tapi kita panggil apa, darjat yang paling rendah lah. Sebab apa? Sebab kita tak usaha. Kita tak ada kita panggil apa, kesungguhan dalam beramal. Jadi itu kita panggil apa, dalam seni dalam beribadah lah. Seni dalam beribadah. Bukan mana ibadah ni pun satu benda yang halus, satu benda yang kita panggil hubungan dengan Allah, maka dia punya seni dia lebih lagi berbandingkan kita kata nak dengan manusia ni. Dengan hubungan manusia pun ada dia punya seni komunikasi dia. Dengan Allah SWT pun macam tu jugalah. Wallahu a'lam. Jazakallah. Kan? InsyaAllah lah dengan penerangan-penerangan yang kita dapat tadi daripada Kak Teh, semua Long, semua tadi, alhamdulillah boleh buatkan kita nampak Islam ni adalah sangat indah dan sangat luas ilmu dia, yang mana kita sebenarnya banyak lagi yang kita kena belajar. Tapi kita juga mengharapkan Allah memberi kita masa dan ruang, walaupun masa itu ada 24 jam, tapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah, masa 24 jam tu dapat kita manfaatkan
dengan sebaik-baiknya di atas jalan Allah. Maknanya macam kata tadi lah, sebab semua akan disoali Allah. Jadi kalau masa kita ada kita habiskan pada dunia lah, rasanya sebab siapa-siapa je boleh menghabiskan masa menyelamat walaupun mak even dah umur begini kan. Sebab benda tu adalah bergantung dengan bergantung pada Allah dan bergantung kepada gerak hati kita yang digerakkan oleh Allah SWT. Jadi apa-apa kita kena mengharap Allah. Macam tadi kata kita baca ayat surah Al-Fatih tadi kan. Kita ni fuqara ilallah. Kan? Jadi kita memang mengharapkan Allah, sangat-sangat memerlukan Allah. Dalam apa saja. Jadi bila kita fuqara ilallah ni, kita kena sentiasa kita bangun malam, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang kerjakan aku. Bukan aku kalau ada aku tersedar ni. Kita cakap macam tu kan, kita apa-apa terus kita kata la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita kata tu hubungan kita tu benda kita buat, ya Allah ni Engkau yang buat aku mampu buat ni. Kita mampu puasa, kita mampu bangun malam, kita mampu baca Quran walaupun sikit. Sebab kalau Allah tak bagi keizinan tu, nak baca Quran sikit pun tak boleh. Kita asyik galik dengan benda yang lalai. Jadi bila kita macam tu, macam kita baca kat terang buat istiqamah tadi, maka kita tak putus hubungan dengan Allah, macam kata. Jadi kita akan diberi oleh Allah lagi sikit demi sedikit, amalan kita makin bertambah. Jadi kita nampak indahnya Islam tu, baiknya Allah tu, dan kita sentiasa apa benda Allah. Ya Allah Engkau lah ya Allah. Kita sedekah, ya Allah Engkau lah yang buat aku gerak hati untuk sedekah ni ya Allah. Kalau tak kerana gerak hati walaupun duit menimbun, tak sedekah. Tapi dengan gerak hati Allah bagi tu, sikit pun rasa nak sedekah. Jadi memang kita fuqara ila Allah. Jadi macam ayat tu bagi mak lah. Ayat 15 tu walaupun pendek, ujungnya Allah wallahu ghaniyun hamid kan. Jadi maknanya Allah tu memang maha kaya yang kita kena minta dengan dia, perlukan sangat-sangat. Dan Allah tu maha terpuji. Dia tak macam orang. Kalau kita kaya ni, kita jadi sombong. Bukan makin terpuji sikap kita kalau kita kaya. Lagi kita go, adalah perangainya kan. Dalam manusia hamba makhluk ni. Tapi Allah tak, dia kaya, dia segala-galanya agung, maha besar, maha kaya. Segala-galanya sifat Allah. Tapi Allah tu maha terpuji. Jadi kita, kalau kita tengok apa yang kita belajar mana ni, masa walaupun sikit masanya, tapi kalau kita betul-betul ikhlas pada dalam majlis yang kita buat setiap minggu ni, maksudnya insya-Allah Allah bagi kita sebanyak sedikit lah untuk membantu kita dalam beramal. Wallahualam. Jadi mak haraplah semoga kita dalam keluarga kita ni bersemangat lah insya-Allah. Setiap minggu kalau ada lepas ni giliran Kati bur pula, next week bur ya. Jadi sama dengan apa yang Kati. Jadi orang lain pun prepare juga. Maksud baca juga sebelum kelas tu supaya insya-Allah kita boleh tambah daripada ilmu yang kita ada. Jadi dia jadi lebih menarik lah. Maksudnya perbincangan itu bukan satu hala kan. Maksudnya orang lain ada respons. Sebab itu akan jadi sangat indah untuk kita nak hayati Islam. Sebab kita tak ada pilihan lain masa. Kita memang mengharapkan Allah. Jadi kita kena all out lah. Allah kan, insya-Allah. Dan kembali dapat balasan yang baik tu pada kita. Allah tak rugi apa-apa kan. Kita buat ke, kita tak buat ke. Walaupun dikatakan ada hadis tu, walaupun seluruh makhluk tu beriman. Mana hadis tu? Seluruh makhluk berkumpul daripada kalangan jin, manusia, beriman kepada Allah, tapi Allah tak rugi apa-apa. Kalau tak ikut perintah Allah, Allah tak rugi apa-apa. Segala kebaikan tu datang pada kita dan Allah suruh buat benda-benda tu untuk kebaikan kita insya-Allah. Wallahualam. Jadi rasa mudah-mudahanlah Allah bagi petunjuk ni daripada kita semua dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kongsikan kebaikan itu dengan orang lain. Tapi yang paling penting untuk kita menghayati. Jadi masa setakat ni malam ni setakat dulu kita tutuplah majlis kita ni dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kibar. Kita bincang insya-Allah.